Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama TV1. Saya Anis Sofia binti Azman dan saya pula Nur Adilah binti Ali. Pada berita kali ini, kita akan mengupas isu-isu kekeluargaan yang sering berlaku di dalam Malaysia pada masa kini. Keluarga didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih, di mana setiap individu mempunyai pertalian kekeluargaan seperti suami, isteri, ibu, anak dan sebagainya. Manusia yang secara fitrahnya memerlukan kasih sayang dalam kehidupan sudah pasti mengidamkan sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga merupakan elemen penting dalam membentuk perkembangan awal dan peribadi seseorang. Keharmonian dalam masyarakat dapat dicapai sekiranya setiap keluarga menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan ahli keluarga. Pertelingkahan antara ahli keluarga bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan berkeluarga, kerana sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Namun begitu, pertelingkahan antara ahli keluarga tidak seharusnya dibiarkan berlarutan, kerana kesefahaman yang tidak dicapai bersama boleh menjadi punca kepada runtuhnya sebuah institusi kekeluargaan. Terdapat banyak krisis kekeluargaan di Malaysia yang mampu memberi impak dan kesan terhadap masyarakat dan individu. Wartawan Balkis ada laporannya. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam bersiaran. Saya Balkis Hashim, wartawan Alesian dari TV1. Bersama saya sekarang Puan Inayu Idris, Menteri Pembinaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya, Puan. Seperti mana kita tahu, hari ini kita akan bercakap dan membincangkan isu-isu keluarga di negara kita. Sebenarnya hari ini kita cuba mencari sudut positif, sudut yang boleh memberi inspirasi dan mencelikkan para ibu bapa, anak-anak dan seluruh ahli keluarga untuk membentuk keluarga yang harmoni. Apabila bercakap tentang isu kekeluargaan, ianya suatu kelepasi yang positif, tetapi boleh membawa ke lokasi yang negatif. Soalan saya pada Puan, boleh Puan jelaskan isu-isu kekeluargaan yang sedang hangat diperkatakan di negara kita? Terima kasih Saudari Balkis. Berbagai isu dapat dilihat dalam situasi sekarang hingga memberi kesan yang besar dalam proses pembinaan sesebuah keluarga dan negara khususnya. Antaranya ialah isu pengabaian nafkah kepada isteri dan anak-anak. Selain itu, perceraian juga merupakan isu kekeluargaan yang hangat di negara kita. Mengikut statistik, isu kes perceraian di negara kita boleh dikatakan meningkat setiap tahun. Seterusnya, masalah poligami juga merupakan isu kekeluargaan yang serius. Boleh dikatakan keseluruhan golongan wanita tidak dapat menerima konsep poligami dalam kehidupan mereka berkeluarga. Di samping itu, isu keibubapaan juga merupakan isu yang sangat penting dan banyak cabarannya serta perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Rata-rata hasil penyelidikan berkaitan dengan keruntuhan moral dan gejala sosial sejak tahun 80-an hingga kini membuktikan bahawa faktor utama keruntuhan moral dan pelbagai gejala sosial berpunca daripada krisis keluarga. Terima kasih Puan Idayu di atas perkongsian isu-isu kekeluargaan yang sedang terjadi di dalam negara kita. Oleh itu, saya serahkan kepada pembaca berita satu untuk teruskan siaran selanjutnya. Terima kasih kepada wartawan Balkis. Seterusnya, kita beralih kepada wartawan Amira untuk mengetahui tentang kesan-kesan isu kekeluargaan. Silakan. Terima kasih kepada Anis dari Seri Pentas. Bersama saya, Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, Puan Sarah. Puan Sarah, seperti yang kita sedia maklum, isu kekeluargaan memberikan banyak impak negatif, terutamanya kepada kanak-kanak. Bolehkah Puan Sarah terangkan sedikit sebanyak kesan isu kekeluargaan terutamanya terhadap kanak-kanak mengikut pandangan Puan Sarah? Pada pendapat saya, antara kesan yang dapat kita lihat menerusi isu kekeluargaan ialah ke atas anak-anak itu sendiri. Anak-anak akan merasa tidak selamat sama ada di dalam atau di luar rumah. Selain itu juga, mereka akan menghadapi masalah dengan rakan sebaya seperti contoh, mereka menunjukkan sikap agresif dan pemarah apabila bergaul dengan rakan-rakan.
Akibat daripada kes perceraian pula, anak-anak akan membesar dengan perasaan merendah diri dan murung. Dan di sekolah, mereka akan hilang tumpuan dalam pelajaran. Anak-anak yang selalu ditekan akibat ibu bapa yang beremosi menyebabkan mereka kehilangan motivasi dan semangat untuk belajar dan mengakibatkan prestasi mereka di sekolah merosot. Akhir sekali, anak-anak juga mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat disebabkan kurangan pegangan agama. Misalnya, pergaulan bebas boleh berlaku dan perkara ini akan membawa kepada masalah lain seperti seks bebas, rogol, anak luar nikah dan pembuangan bayi. Terima kasih Puan Sarah. Berdasarkan penerangan beliau, jelaslah bahawa isu kekeluargaan mempengaruhi masa depan anak-anak. Untuk ibu bapa di luar sana, janganlah kerana nilai setitik rosak susu sebelanga hanya kerana satu masalah di rumah habis punah masa depan anak-anak bangsa kita. Renung-renungkan. Terima kasih daripada saya Amira melaporkan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor kembali ke Seri Pentas. Baiklah, terima kasih wartawan Amira di atas ulasan mengenai kesan-kesan isu kekeluargaan tersebut. Seterusnya, kita beralih pula kepada wartawan Azmina untuk mengetahui apakah peranan-peranan ahli keluarga. Terima kasih saudari Adila. Baiklah, sekarang ini saya bersama salah seorang pelajar Universiti Sains Islam Malaysia, saudari Nabila Hashim. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu gegar ini. Pada pendapat saudari, apakah tindakan yang sewajarnya kita lakukan untuk menangani isu kekeluargaan? Pada pandangan saya, setiap ahli keluarga perlulah mempunyai sikap bertolak ansur dan saling memaafkan antara satu sama lain. Misalnya, jika berlaku pergaduhan antara seorang kakak dan adik, kedua-duanya perlulah memohon kemaafan antara satu sama lain supaya perselisihan mereka tidak berlarutan dan menyebabkan permusuhan antara adik-beradik. Mengapakah saudari berasa perlunya setiap ahli keluarga mempunyai sikap demikian? Saya berasa perlunya sikap-sikap tersebut diterapkan dalam diri kerana titik permulaan untuk membentuk keluarga yang bahagia adalah daripada tingkah laku yang baik dan sopan. Di samping, ia juga dapat mengukuhkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli keluarga. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga perlu menunjukkan contoh perilaku yang baik dan menjadi suri teladan buat anak-anak mereka. Sebagai contohnya, ibu bapa tidak seharusnya bergaduh dan bertikam lidah di hadapan anak-anak. Setiap masalah boleh diselesaikan dengan cara yang baik iaitu melalui perbincangan. Hasilnya, anak-anak akan mengikuti cara ibu bapa mereka menyelesaikan masalah. Bak kata peribahasa, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Benar kata saudari. Oleh itu, kita seharusnya memainkan peranan masing-masing agar terhindar daripada berlakunya konflik kekeluargaan. Jangan pula nanti sudah terhantuk baru tengadah kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Saya, Nur Azmina binti Rushdi, wartawan TV1, mengembalikan tugas kepada rakan di Seri Pentas. Terima kasih kepada wartawan Azmina di atas laporan tersebut. Baiklah, kesimpulannya daripada berita kali ini, isu kekeluargaan tidak seharusnya dipandang enteng daripada setiap lapisan masyarakat. Malah, ianya harus diambil serius. Hal ini kerana daripada keluarga harmonilah boleh lahirnya seorang individu yang berjaya. Sekian berita kali ini.